طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita kepada membahaskan kitab Syarh Sunnah karangan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Baik, jadi kita sambung pada pembahasan kita. Baik, jadi yang terakhir kita bahaskan berkenaan dengan iman, pembahagian iman dan tingkatan iman, dan apa yang dipegang oleh ahli sunnati wal jamaah berkenaan dengan masalah iman, dan kita dah sebut tentang perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah. Selepas itu antara yang menjadi akidah ahli sunnati wal jamaah iaitulah kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini antara akidah ahli sunnati wal jamaah. Wala yukaffiruna birukubi kabiratin wala isyanin wala nujibu limuhsinihim aljinan ba'da man awjaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala nushhidu ala musiihim binnar. Baik, jadi sebelum ni kita dah bincangkan makna iman, pembahagian iman itu, tingkatan-tingkatan iman, dan juga bantahan ke atas kelompok yang menyeleweng di dalam masalah iman, di kelompok golongan Murji'ah yang mengeluarkan penamaan amalan daripada penamaan iman. Dan insya-Allah pada hari ini, kelas kali ini kita akan lihat pada perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah, wala yukaffiruna wala yukhrijuna bidzunubi minal iman. Yani tidak tidak mengeluarkan dengan dosa-dosa itu daripada iman. Maknanya dosa-dosa itu tidak akan mengeluarkan pelakunya daripada penamaan iman secara asal. Itu makna wala yukhrijuna bidzunubi minal iman. Itu makna wala yukhrijuna bidzunubi minal iman. Kat sini mereka tidak keluar dari iman disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak keluar dari iman disebabkan dosa-dosa. Maknanya, apa maksud mereka tidak keluar daripada iman? Makna sini daripada bahasa Arab dia kita kata apa? Wala yukhrijuna bidzunubi minal iman. Apa maknanya? Yakni mereka, yakni orang-orang beriman itu tidak terkeluar daripada penamaan iman hanya semata-mata disebabkan mereka melakukan dosa. Itu maknanya. Maknanya, kalau seseorang mukmin itu terjebak di dalam dosa, daripada dosa-dosa, sama ada dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, maka keterlibatan seorang mukmin itu dalam dosa besar atau dosa kecil tidak mengeluarkan dia daripada penamaan iman. Maknanya tidak mengeluarkan dia daripada asal iman. Maknanya iman dia masih ada, tetapi iman dia berkuranglah. Itu secara pastilah. Sebab itu dalam kita dah bincang sebelum ini hadis berkenaan dengan, kita cek balik hadis Buzar kalau tak salah, hadis penafian iman daripada pelaku dosa.
apa dia, hadis dalam Sahih Al-Bukhari, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nas ilaihi fiha absarahum hina yantabihuha aw hina yantahibuha wa huwa mu'min. Hadis Abu Hurairah, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina ketika dia melakukan perzinaan itu dalam keadaan dia beriman. Wa huwa mu'min. Maknanya adakah dia kafir? Sekarang kita nak faham dengan kaedah ataupun perkataan Imam Al-Muzani ni. Tidak, jawapannya tidak. Dia tidak kafir lah. Kalau dia kafir, jadi tak kena lah. Maknanya dosa zina itu boleh menjatuhkan seorang menjadi kafir. Salah, itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah tak faham macam tu. Zina dosa besar. Dosa besar daripada dosa-dosa besar. Kaba'ir min kaba'iriz dzunub, dosa yang sangat-sangat keji. Allah Taala kata innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Sebenarnya zina itu fahishah, perkara yang keji dan seburuk-buruk jalan. Baik. Jadi maknanya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, maknanya apa? Iaitulah ketika dia melakukan dosa besar itu, yakni zina, maka iman. Ketika itu dia tidak beriman lah. Ketika dia melakukan perzinaan itu dia tak beriman. Tetapi adakah bermaksud iman dia secara total? Tak ada. Kosong terus. Tak, bukan itu maksud dia. Maknanya iman dia ketika itu sudah tentulah berkurang. Sebahagian ulama ada kata iman dia tak ada waktu tu. Kalau dia beriman, dia tak akan berzina. Baik, tetapi bila kita tengok balik perkataan Imam Al-Muzani ni, maknanya wala yukhrijuna bizzunubi minal iman, yakni seorang yang melakukan dosa-dosa besar itu tidak tercabut daripadanya iman secara asal. Tetapi yang berlaku ketika dia melakukan dosa-dosa besar adalah iman dia, sama ada iman dia ketika itu hilang, kemudian setelah dia bertaubat atau dia menyesal kembali iman itu, ataupun iman dia berkurang ketika itu dan dia yang pastinya ketika dia buat maksiat tu confirm dia tak ada iman lah. Maknanya ketika, sebab itu Nabi kata wahwa hina yazni wa huwa mu'min. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Maknanya dalam keadaan dia berzina tu, kalau dia beriman, sudah tentulah iman dia akan menghalang dia daripada melakukan perbuatan yang terkutuk tersebut. Tetapi bukan bermaksud dia tercabut tu iman dia. Maknanya asal iman tu habis, maknanya dia jadi kafir. Tak. Itu tak difahami oleh ahli sunnati wal jamaah. Sama juga macam Nabi SAW kata wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Seorang yang minum arak, ketika dia minum arak tu dia takkan, maknanya kalau dia beriman dia tak akan minum arak. Tapi bukan bermakna bila dia minum arak dia kafir, kan? Itu tak, ahli sunnah tak cakap macam tu. Kecuali kelompok khawarij. Khawarij kalau buat dosa habis kafir tu. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Maksudnya ada dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya jatuh kafir. Tetapi tak dinafikan di sana ada dosa-dosa yang besar yang boleh menjatuhkan seseorang pada lembah kekufuran. Itu dilihat pada peringkat ataupun tahap dosa-dosa. Maknanya dosa-dosa itu maknanya kesemuanya besar. Kalau kita nak lihat dari sudut kita bermaksiat dengan siapa, memang besarlah. Tetapi dari sudut syariat yang datangnya Al-Quran dan Sunnah, maknanya kita perlu lihat dan telitilah. Dan antara kitab yang
terbaik membahaskan berkenaan dengan dosa-dosa besar ini, pembahagiannya adalah kitab Al-Kabair oleh Al-Hafiz Al-Zahabi, rahimahullahu ta'ala. Boleh rujuk kitab Al-Kabair Imam Al-Zahabi. Baik. Jadi itu maksud wala yukhrijuna bidzunubi minal iman wala yukaffiruna birukubil kabiratan atau birukubi kabirah wala isyan wala nujib okey kat sini wala yukaffiruna birukubi kabiratin wala isyan. Ini maknanya. Makna yang kita kata tak mengeluarkan dosa-dosa itu daripada penamaan iman ataupun tak mengeluarkan apa dia? Diterjemah kat sini. Mereka tidak keluar dari iman disebabkan dosa mereka kan. Ini tidak kafir disebabkan terjerumus dalam dosa-dosa besar dan kemaksiatan. Ini maknanya. Wala yukaffiruna wala yakfuruna birukubi kabirah wala isyan. Mereka tidak menjadi kafir disebabkan terjebaknya mereka dalam dosa-dosa besar ataupun maksiat. Kan? Jadi hati-hatilah, maknanya kita ahli sunnah ni kita berhati-hatilah maknanya dalam setiap tindakan, setiap tutur kata kita. Maknanya kita nak kalau kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah ni, kita akan dapat melihat bagaimana betapa telitinya ahli sunnah, betapa telitinya mereka yang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ni. Maknanya kita berhati-hati juga dalam nak menjatuhkan hukum kafir kepada seseorang. Tetapi dalam masa yang sama juga kita tidak bermudah-mudah untuk tidak mengkafirkan. Maknanya kalau orang yang jelas-jelas buat perkara yang kufur, kafir lah. Tetapi kalau orang yang hanya buat dosa besar, dosa maksiat ataupun dosa-dosa yang tidak sampai tahap jatuh kufur, maknanya kita berhenti pada situlah, kita tak kata kafir lah. Macam ni lah, macam dalam konteks dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, ini dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, amaran yang keras, ataupun dia dipanggil tahdid dosa-dosa besar ni. Maknanya dalam Quran, dalam As-Sunnah, Allah Taala ancam dengan ancaman yang keras, larangan bentuk ancaman keras, ataupun Allah Taala sebutkan ancaman azab di neraka dan sebagainya. Itu antara ciri-ciri dosa-dosa itu dosa besar. Baik. Jadi wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan. Ini maknanya mereka tak kafir lah disebabkan disebabkan terjerumusnya mereka dalam dosa-dosa besar dan juga maksiat. Tetapi kena hati-hati. Maknanya zaman sekarang ni bukan setakat terjerumus tetapi menghalalkan, dan dalam certain perkara, macam contoh macam golongan ibahiyah. Golongan ibahiyah ni golongan yang menghalalkan perkara yang haram. Contohnya golongan-golongan ada dalam mazhab Majusi. Ini mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan liwat, mereka menghalalkan hubungan sesama sejenis. Mereka menghalal, bahkan ada mazhab-mazhab yang terdahulu di kalangan Majus, musyrikin, mereka yang bahkan yang lebih teruk menghalalkan hubungan antara mahram, sumbang mahram, menghalalkan. Ini ibahiyah. Golongan ibahiyah ni memang bahaya lah. Yang ini jelas kufur lah. Dia macam kita kata macam golongan LGBTQ. Ini ada macam tu lah. Mereka bukan setakat terjebak dalam liwat ataupun terjebak dalam gay atau homoseksual ataupun lesbian dan sebagainya, bahkan menghalalkan. Jadi menghalalkan ni maknanya beranggapan perkara tersebut adalah halal ataupun harus, maka dia bukan setakat dosa besar lah, bahkan dia kufur. Itu kita kena bezakan. Maknanya kalau orang tu dia terjebak dalam maksiat tadi, maknanya contohnya orang yang terjebak dalam homoseksual tetapi dia tahu benda tu maksiat dan dia tidak menghalalkan ataupun dia tidak mengharuskan atau tak menghalalkan, dan tahu dia terjebak atas dasar hawa nafsu, dia tak itu kafir lagi kan. Dan orang macam ni dia ada keberangkalian untuk dia bertaubat kalau diajak didakwahkan. Tetapi yang bahaya adalah golongan yang menghalalkan ni
maknanya tak semestinya dia kata secara sarahah benda tu halal, bahkan dia membuat benda tersebut tanpa rasa bersalah dan dia mengatakan benda tu harus. Kalau golongan LGBTQRSTUVWXYZ tu, LGBTQ apa benda tu, mereka bukan setakat buat, bahkan mereka memperjuangkan hak. Jadi memperjuangkan hak yang mereka kata hak mereka untuk melakukan maksiat tersebut, maka ini jelas kafir. Jadi penganut orang yang berpegang dengan fahaman LGBT yang meredai perjuangan kelompok tersebut kafir. Sebab apa? Sebab dia pertama dia beranggapan perkara yang haram itu harus, perkara yang haram itu halal, menghalalkan apa yang haram. Kemudian dia reda pula dengan perkara yang jelas-jelas kemungkaran dan kemaksiatan yang sangat jelas, fahishah, dan itu adalah perkara yang kita kata kita kena waspadalah. Wallahul musta'an. Baik. Wa nas'alullah salamata wal afiyah. Baik, kita minta perlindungan, minta kesejahteraan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya zaman sekarang ni, maknanya semuanya benda-benda macam tu dinormalisasikan dengan giat. Dikena hati-hati. Baik. Baik, itu yang dimakna wala yakfuruna birukubil kabirah wala isyan. Baik. Wala nujibu li muhsinihim al-jinan ba'da man awjaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wala nushhidu ala musiihim bin nar. Ini kita dah baca sebelum ni sedikit dan kita nak hurai sedikit lagi. Maknanya ahli sunnah kita tidak wala nujibu li muhsinihim al-jinan. Ini penting. Yakni kita tidak mewajibkan, yakni kita tidak menghukum mereka, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, kita tidak menghukum mereka masuk ke syurga-syurga disebabkan kebaikan-kebaikan mereka. Ini penting. Maknanya apa? Wala nujibu li muhsinihim al-jinan ba'da man awjaba lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maknanya kecuali bagi sesiapa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tak berhak untuk mengatakan fulan, Alan, Abu, Ali, Aminah masuk syurga, ahli syurga. Kita tak ada hak. Kita tidak ada autoriti. Jadi itu maksud la nujibuhum la nujibu li muhsinihim al-jinan. Kita tidak memastikan. La nujibu ni maknanya la najzimu. Kita tidak menjazamkan seseorang di kalangan muhsinihim, yakni orang-orang baik di kalangan mereka, orang Islam, kita tak kata dia ni confirm ahli syurga. Dia ni nampak rajin pergi sembahyang jemaah, dia ni confirm ahli syurga. Tak boleh. Dia ni rajin bantu orang, rajin bagi sedekah, hari-hari dia bagi sedekah kat orang, confirm syurga ni. Tak boleh. Tak boleh. Itu maksud la nujibu li muhsinihim al-jinan ba'da man awjaba lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ba'd kat sini maksudnya illa. Kecuali orang yang diwajibkan ataupun yang dipastikan dia baginya oleh Nabi SAW akan masuk syurga. Maknanya kecuali orang yang ditetapkan dengan nas. Maknanya secara nasnya Allah Ta'ala menyebutkan dia ahli syurga. Melalui siapa? Melalui Nabi SAW. Ini Nabi SAW bagi tahu. Contoh macam Asyarah al-Mubashirin bil Jannah. Asyarah al-Mubashirin bil Jannah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Dan ada beberapa orang sahabat lagi yang dijamin masuk syurga oleh Nabi SAW. 10 yang dijamin tu maknanya Nabi sebut secara nas. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Ali fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, Abdul Rahman bin Auf fil Jannah, Zubair bin Awam fil Jannah Nabi sebut, Talhah fil Jannah Nabi sebut, Sa'id bin Zaid fil Jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas pun Nabi sebut fil Jannah. So 10 orang yang Nabi sebut nas. Dan juga beberapa orang sahabat lagi yang disebutkan macam Bilal bin Rabah yang disebutkan,
Nabi SAW dengar tapak kaki, tapak kasut ataupun tapak selipar Bilal dalam syurga. Maka itu antara sahabat-sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Nabi SAW. Adapun kita orang Islam, kita tak boleh memastikan seseorang tu masuk syurga. Hatta walaupun dia seorang kanak-kanak. Hatta walaupun dia seorang kanak-kanak pun kita tak boleh kata ni anak syurga. Macam ni anak syurga, tak boleh. Hati-hati, orang hari ni dia suka cepat. Kita boleh doakan tapi bukan doa dengan bentuk jazam macam tu. Inilah anak syurga saya. Jangan, hati-hati. Sebab ahli sunnah, kita tak menjazamkan akan syurga bagi seseorang dengan apa yang kita tidak ada nas. Maknanya kita tak boleh suka-sukalah. Kan? Sebab tu dalam Ana pernah tulis isu ni kenaan dengan anak syurga ni, pernah ana tegur beberapa di kalangan masyarakat kita ni, mereka yang cepat mereka menamakan anak istimewa dengan anak syurga. Sebab anak dia tu ada special, ada mungkin anak yang mungkin ada orang yang anak istimewa sekarang kan, ada masalah tertentu yang mereka panggil anak istimewa. Tak apalah nak panggil anak istimewa tu, tak apa, tak ada masalah. Tetapi jangan memanggil anak syurga lah. Sebab itu dia termasuk prinsip ahli sunnah. Sebab itu dalam usulus sunnah oleh Imam Ahmad. So Imam Ahmad kata apa? Wala nushhidu ala ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar. Narju li salihin wa nakhafu alayhi wa nakhafu ala al-musii al-mudhnibi wa narju lahu rahmatullah. So Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kata apa? Sama macam Imam Al-Muzani kata. Macam dalam Syarh Sunnah Al-Muzani ni. So Imam Ahmad kata wala nushhidu ala ahli al-qiblah. Kita tidak menjadi saksi. Yakni menjazamkan, maknanya macam ni, kita tak menghukum, kita tak menjazamkan secara pasti ke atas ahli qiblah. Ahli qiblah maknanya orang Islam. Bi amalin ya'maluhu, dengan satu amalan yang dia amalkannya. Kita tak menjazamkan seseorang muslim dengan amalan yang dia buat itu dengan syurga. Bi jannatin wala nar. Hatta neraka pun tak boleh. Maknanya amalan, sama ada amalan baik atau amalan buruk, kita tak boleh menjazamkan, memastikan seseorang itu masuk neraka atau syurga. Narju li salihi wa nakhafu alaih. Kita mengharapkan kebaikan untuk orang yang soleh. Orang yang buat baik itu kita harapkan kebaikan. Kita doakan dia, moga Allah masukkan kamu dalam syurga. Tak apa. Wa nakhafu alaih. Dan kita juga kena rasa takut dia berubah. Takut orang soleh tadi itu kita duk puji-puji sangat, jadi dia berubah. Ini ahli sunnah dia jaga. Lepas tu nak puji orang pun kena jaga, kena ada adab dia. Jangan puji melampau-lampau, jangan puji depan dia. Kan? Sebab tu Imam Ahmad kata wa nakhafu 'ala al-musii al-mutnib. Dalam masa sama kita juga takut dengan orang yang buat dosa. Orang yang buat salah, orang yang buat dosa ni, kita takut. Maknanya kita takut, pertama kita sayang dia, kita takut dia masuk neraka, dan kita pun takut kita terikut dia ataupun kita jadi macam dia. Dua takut yang kita kena ada bila kita tengok orang buat dosa. Bila orang buat dosa, bila orang buat maksiat, kita ada dua takut. Pertama, kita takutkan orang tu masuk dalam neraka. Yang kedua, kita takut kita pula. Wa narju lahu rahmatullah. Tapi kita mengharapkan rahmat Allah ke atasnya. Kan? Itu ahli sunnah kita. Orang yang buat baik, kita tak terus confirmkan dia masuk syurga. Orang yang buat jahat pun kita tak confirmkan dia terus masuk neraka. Kalau dia jenis orang yang macam ramai orang hari ni murji'ah, golongan irja' ni, golongan murji'ah ni, dia tengok orang tu buat baik terus masuk syurga. Macam dia pegang kunci syurga pula. Kan? Dia kata ni takkan dia buat baik tak masuk syurga kot. Confirm lah syurga senang. Senang. Tak boleh. Syurga neraka bukan hak kita. Baik.
Sama juga macam anak kecil. Anak kecil ni, anak kecil tak ada dosa. Kan? Maknanya anak yang belum baligh. Tapi kita kena faham dalam dalam kita nak menjazamkan kepada anak kecil pun hukum dia sama. Sebab tu dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Qadar. Satu hari Nabi SAW pernah dijemput untuk menziarahi seorang jenazah bayi di kalangan Ansar. Bayi seorang Ansar yang baru meninggal dunia. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia pun kata kat Nabi, "Ya Rasulullah, tuba lahu usfurun min asafiri al-jannah, lam ya'mal as-su'a wa lam yudrikhu." So Aisyah kata kat Nabi, "Ya Rasulullah, beruntunglah baginya. Dia akan menjadi burung dari burung-burung syurga. Kenapa dia tidak melakukan keburukan dan dia tidak sempat dinodai dengan keburukan." Apa Nabi kata? Nabi kata ya ke? Nabi tegur Aisyah. Bayi tu, bayi. Nabi SAW bersabda, "Awa ghaira dhalika ya Aisyah? Awa ghaira dhalika ya Aisyah?" Ada tak selain daripada hal tersebut wahai Aisyah? Maknanya ada tak perkataan kamu yang lain lagi kamu nak sebut selain daripada apa yang kamu sebut tu? Maksud Nabi ingkar. Maknanya Nabi tak setuju. Nabi kata, "Innallaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim." So Nabi bagi tahu dekat Aisyah, sesungguhnya Allah telah mencipta bagi syurga itu penghuninya. Allah mencipta mereka untuknya sedangkan mereka masih berada dalam tulang sulbi bapa-bapa mereka. Dan Allah mencipta untuk neraka itu ada penghuninya. Allah telah mencipta mereka sedangkan mereka masih lagi berada dalam tulang sulbi bapa-bapa mereka. Maknanya apa? Nabi SAW sebut apa? Nabi tak setuju lah. Sebab tu Ibn Hibban kata, "Arada Nabi SAW biqawli hadha tarku tazkiyati li ahadin." Makna hadis ni, Nabi tegur Aisyah tu sebab Nabi nak suruh jangan cepat meletakkan kepastian. Ini meninggalkan perbuatan tazkiyah ni, menyuci atau memuji seseorang, hatta walaupun bayi yang mati di atas Islam, agar tidak disaksikan dengan kepastian kepada seorang dengan syurga. Itu kata Ibn Hibban. Walaupun diketahui dari amalan ketaatan dan daripada orang yang mati itu, walaupun kita tahu dia orang yang baik, hatta bayi sekalipun. Hatta bayi sekalipun. Bayi, lagilah bayi tak ada dosa kan? Tak sempat. Macam Aisyah kata dia tak sempat nak buat dosa pun. Kan? Sebab itu Al-Allamah Al-Athiyubi, Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Athiyubi rahimahullahu ta'ala, dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, Al-Bahru Al-Muhit Al-Sajjaj, disebut apa? Wa minha adamul qat'i li ahadin bil jannati walau saghiran ta'adduban ma'allah ta'ala fa innahu alladhi ya'lamu man huwa ahlil jannah, man huwa ahlul jannah. Faedah daripada hadis tersebut, kita tak boleh memutuskan secara pasti kepada sesiapa pun, yakni dengan kepastian syurga, walaupun anak kecil. Walaupun bayi tu baru lahir matilah, walaupun. Sebab apa? Sebagai bentuk menjaga adab kita terhadap Allah, ta'adduban. Kenapa? Sesungguhnya Allah sahaja yang mengetahui siapa ahli syurga. Dia satu lagi, kalau kita tengok, sebab apa bayi yang baru lahir tu, kita kalau dia mati, kita tak boleh kata dia tu confirm anak syurga. Sebab apa? Sebab bayi tu akan ikut bapak dia, akan ikut mak dia. Kan, atas satu qaul ulama, bayi yang baru lahir kalau mati, dia akan ikut mak dan ayah dia. Baik, persoalannya kita tahu tak mak ayah dia ni confirm syurga? Itu yang satu lagi sisi kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, tak payah cakap lah. Itu yang Nabi nak ajarkan Aisyah. Nabi tegur Aisyah. Sebab itu Imam Muslim letakkan hadis itu dalam kitab Al-Qadar. Maknanya benda tu qadar. Maksudnya
ketetapan syurga dan neraka ni takdir Allah, kita tak tahu. Sebab tu bila kita tak tahu, jangan kita memandai-mandai. Suka-suka hati je panggil baby ni baby syurga. Tak boleh, jangan. Maknanya itu sebab kita kena mengaji akidah, kita kena mengaji agama, kena mengaji tauhid, kena mengaji. Bukan semua benda kita boleh cakap. Sahabat syurga saya, suka hati je kau. Sama juga tak boleh. Inilah sahabat syurga saya. Jangan. Nabi dengan sahabat pun, mereka tu confirm syurga pun tak ada lah nak panggil sahabat syurga saya, tak ada. Tabi'in, tabi'in, anak murid sahabat Nabi, yang orang yang terbaik, tak ada mereka bermudah-mudah macam mereka itu dah confirm masuk syurga, tak ada. Mereka takut. Nabi SAW sendiri pun apa? Bila sahabat tanya, adakah engkau Rasulullah? Bila Nabi cerita tentang hadis apa? Qabdah, yakni genggaman Allah menggenggam ahli syurga dan menggenggam ahli neraka. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau kat mana? Nabi kata, aku pun tak tahu aku kat genggaman mana. Maknanya tawaduk, rendah diri. Walaupun Nabi dah confirm ahli syurga, Nabi orang pertama yang akan ketuk pintu syurga, tapi tak ada mendabik dada, saya ahli syurga, cakap kat orang semua. Kita hari ni entah apa-apa, amalan pun entah apa-apa, dengan bid'ah lagi, dengan buat syirik lagi, dengan bid'ah lagi, syirik kecil, syirik besar, semua ada. Tiba-tiba syok sendiri. Itu saya, sahabat syurga saya. Tak payah guna istilah-istilah pelik-pelik tu. Makna istilah-istilah yang seakan-akan kita menyucikan diri kita. Ada larangan lain. Allah kata apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Larangan. Allah larang kita untuk memuji diri kita sendiri dengan menganggap bahawasanya diri kita ni suci daripada dosa. Maknanya, kalau kita duk kata, ini sahabat syurga saya, macam hang confirm masuk syurga. Jangan. Tak payah cakap, ini sahabat saya. Sahabat sepengajian saya. Bagus. Itu harus. Tak payah kita kata, ini suami syurga saya. Tak payah. Ini isteri syurga saya. Jangan. Ini anak syurga saya. Tak payah. Tinggalkan lafaz-lafaz yang bercanggah dengan i'tiqad, canggah dengan akidah ahli sunnati wal jamaah tadi. Kita dah belajar ni, kita tahu jangan buat. Dulu mungkin kita jahil, tak apa. Dan setengah orang dia cepat. Dia tengok orang tu buat baik, dia terus apa? Syurga. Tak boleh. Salah. Kan? Sebab itu kita katakan macam apa? Syekh bin Baz rahimahullah, bila dia kita kena faham. Macam kita sebut tadi, sebab apa anak kecil pun, yang bayi yang baru lahir, yang mati pun kita tak boleh kata dia ahli syurga. Tak boleh confirmkan. Sebab apa? Dalam Quran Allah kata dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. So Allah kata orang-orang yang beriman akan dituruti oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman. Jadi kami akan hubungkan dan himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga. Sebab itu Syekh bin Baz rahimahullah al-allamah, Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahimahullah, antara imam ahli sunnati wal jamaah pada zaman ini. Dan kita pun semalam kita dapat berita yang menyedihkan, antara seorang imam ahli sunnati wal jamaah pada zaman ini juga meninggal dunia. Yang mana adalah musibah, bila kematian ulama ini adalah musibah bagi umat. Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu ini daripada dada-dada, melainkan dengan dimatikan ulama. Sebab itu sedih, maknanya kematian ulama ini adalah sesuatu yang musibah, sesuatu yang menyedihkan. Dan Syekh bin Baz rahimahullah semalam yang meninggal, Syekh Saleh Al-Luhaidan. Saleh Al-Luhaidan antara anggota Hay'ah Kibar Ulama di Arab Saudi, dan juga antara ulama ahli sunnati wal jamaah yang banyak jasanya dalam mempertahankan Islam, mempertahankan sunnah, berdakwah kepada Islam dan sunnah. Sebab itu kita yang masih hidup ini, maknanya kita kena persiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan ilmu Al-Quran dan sunnah, supaya mereka nanti akan menggantikan tempat-tempat yang kita kata ditinggalkan oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah yang telah pergi. Maknanya
kita hari ni yang masih hidup lagi perjuangkan sunnah. Itu maknanya. Baik, Syekh bin Baz dia kata apa? Fala yushhidu li ahadin bil jannati wan nar walau tiflan. Wala yuqalu hadha min ahli al jannah qat'an. Li'annahu la yadri an hali walidayhi wal atfal tuba'un li abaihim atau tubi'a li abaihim. Kita tidak boleh menyaksikan dengan pasti bagi seseorang pun dengan syurga dan neraka walaupun anak kecil, walau tiflan. Tak boleh diungkapkan dia ini ahli syurga secara pasti. Wala yuqal hadza min ahli jannah. Kita tak boleh kata dia ni ahli syurga, anak dia tu kecil lagi tu mati tu, confirm lah ahli syurga, seronoknya mak dia, sejuk hati mak dengan ayah dia. Kita memang nak cakap benda betul tapi tak kena. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Bagi tahu dekat dia ganjaran syurga bagi orang yang bersabar atas kematian anak kecil, itu tak masalah. Kita tak confirm kan, tapi kita kata dekat dia kalau dia dah sedih kan, memang orang yang kehilangan anak kecil dia sedih. Jadi kita gembirakan dia dengan kita kata bahawasanya bagi orang yang bersabar atas kematian anak kecil, Allah Ta'ala akan janjikan syurga untuk mereka bagi orang yang bersabar. Kita tak kata anak dia confirm masuk syurga. Kan? Itu yang betul. Bukannya kita kata dia anak syurga, seronoknya dia anak syurga. Tak payah. Elak kan? Tak payah kita cakap macam tu. Pasti pula tu, macam confirm. Kita pun tak tahu kita ni syurga ke neraka. Itu persoalan dia. Kan? Baik, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui keadaan kedua orang tuanya. Ini ilah dia. Sebab kita tak tahu keadaan mak dan ayah dia. Memanglah anak dia tu baik, anak dia tu kecil lagi, tapi mak dan ayah dia kita tak tahu. Sedangkan anak-anak kecil akan mengikuti ibu bapa mereka. Ini antara fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Sebab itu jangan kita ikut emosi, jangan kita ikut perasaan kita. Sebab itu tak boleh. Kita tak boleh anak kecil pun kalau kita tak boleh confirmkan dia sebagai ahli syurga walaupun dia tak ada dosa, tak boleh. Kan, kalau orang besar yang dah ada pahala, ada dosa, ada pahala, dah buat kebaikan pun kita tak boleh nak confirmkan syurga, apatah lagi anak kecil yang tak ada kebaikan. Dia tak ada kebaikan, maksudnya tak ada kebaikan, dia tak baligh lagi dan dia tak buat kebaikan pun. Sebab itu kita faham, anak kecil yang belum baligh, dia tak ada pahala dan tak ada dosa. Bukannya dia bila dia bila dia masih kecil dan belum baligh tu dia ada kebaikan, tak. Itu salah. Dia memanglah dia tak ada buat dosa, tapi dia tak, dalam masa yang sama juga dia tak ditaklifkan. Dia masih belum baligh, belum lagi ditaklifkan. Sebab itu kenapa kita tak boleh nak memastikan seseorang itu sebagai ahli syurga hatta walaupun anak kecil. Atau kena hati-hati. Baik, yang berikutnya iaitulah perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah. Jadi kita pegang mana tadi? Wala nashhadu ala musiihim binnar. Sama jugalah, kita tidak menyaksikan dengan pasti orang-orang yang buruk atau orang-orang yang melakukan keburukan di kalangan mereka, orang-orang beriman, orang-orang Islam, dengan neraka. Kita tak boleh kata kita tengok orang tu buat dosa, buat maksiat, kita kata kat dia engkau ni confirm ahli neraka lah. Tak boleh, haram hukumnya. Kita tengok orang tu jahat, atau walaupun dia dah bunuh 100 orang sekalipun, ribu-ribu orang dia dah bunuh, ataupun dia dah buat benda dosa-dosa besar yang sangat banyak, kita tetap tak boleh mengatakan dia confirm ahli neraka. Sejahat mana dia. Hatta kalau dia buat benda syirik pun kita tak boleh confirmkan dia masuk neraka. Hatta kalau dia buat benda kufur sekalipun. Contohnya kita tengok orang buat syirik kan. Orang buat syirik tu syirik. Hang ni confirm ahli neraka. Tak boleh. Sebab apa? Sebab macam tadi lah, kita tak tahu nasib pengakhiran dia. Kita tak tahu dia nanti, kita tak tahu, mungkin Allah Ta'ala akan bagi dia petunjuk di saat-saat sebelum dia mati. Sebelum dia mati tu dia bertaubat ke? Kita tak tahu. Sebab itu kita tak boleh menjazamkan seseorang yang melakukan amalan buruk juga dengan neraka. Tak boleh pastikan dia masuk neraka. Kita takutkan diri kita dan orang lain dengan neraka, itu boleh. Tapi kita nak memastikan tak boleh. Dia kata kat dia, kau jangan buat macam ni, jangan buat syirik, nanti masuk neraka. Itu boleh lah.
kan. Tapi kau kalau buat syirik kau ni buat syirik, kau confirm neraka lah. Kau confirm neraka, kau buat syirik ni confirm neraka. Itu tak boleh. Tak boleh pasal kita confirm, kita pastikan dia tu masuk neraka. Tak, itu bukan hak kita. Dia kata kalau kau buat syirik ni, kalau kau mati kau masuk neraka. Itu betul. Tapi kau buat syirik kan, kau confirm neraka. Kau pasti masuk neraka sekarang. Jangan, sabar lu. So kena bezakan. Kita memberi ancaman dia, kau buat syirik, kau buat benda kufur. Kalau kau mati, kau tak bertaubat, kau masuk neraka. Kekal dalamnya selama-lamanya. Itu je kak. Bukannya kau confirm masuk neraka sebab kau buat syirik ni. tak kena kan? So beza. So kena bezakan dua keadaan. Baik. So kita memberi amaran dengan neraka itu dituntut, tetapi kita menerakakan orang, masih confirm orang tu masuk neraka, tak boleh. Itu termasuk dalam larangan. Baik. Jadi ini mengajar kita supaya kita berhati-hati. So kita tak ada yalah, siapa kita nak confirmkan orang neraka, bukan neraka dengan syurga bukan milik kita. Balik pada kaedah yang kita sebutkan tadi. Baik, kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullah, wal Qur'an kalamullah azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabid wal Qur'anu kalamullah. Baik, sekarang kita masuk pembahaskan berkenaan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah berkenaan dengan Al-Quran. Baik, wal Qur'anu kalamullahi wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabid. Maknanya wal Qur'an kalamullah. Ini Al-Quran itu kalamullah. So di sini al-musannif Imam Al-Muzani rahimahullah dia mentakrirkan akidah ahli sunnati wal jamaah terhadap Al-Quran. Maknanya apa maksud Al-Quran kalamullah? Maknanya Al-Quran itu adalah apa yang Allah kata-kata, yang Allah berkata-kata dengannya. Takallama bihi azza wa jalla. Takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Yani Allah Ta'ala berkata-kata dengan Quran. Maknanya bila kita kata annahu kalamullah takallama bihi subhanahu wa ta'ala haqiqatan, yani Allah berkata-kata secara hakikat, secara hakiki, bukan majaz, bukan kiasan, bukan Allah berkata-kata secara hakiki. Wa annahu munazzalun minhu subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran itu turun daripadanya, turun daripada Allah. Sebab itu Imam Al-Muzani dia sebut lepas tu daripada wa min ladunhu, maknanya daripadanya, daripada sisi Allah. Maknanya Allah yang berkata-kata, ibtada'a ay takallama bihi sallallahu subhanahu wa ta'ala ibtida'an biharfin wa sautin. Yani Allah Ta'ala berkata-kata dengan Quran itu secara ibtida'an, maknanya Allah yang mula kata. Maknanya Quran itu mulanya datang daripada Allah. Allah yang mula kata. Ibtida'an. Biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Allah berkata-kata dengan huruf dan suara, kerana kalam di sisi orang Arab tidak difahami melainkan dengan saut wa harf. Maknanya dengan suara dan huruf. Macam mana suara Allah? Wallahu ta'ala a'lam. Kaifiat dia kita tak tahu. Suara Allah macam mana kita tak tahu. Tetapi Allah ada suara, ada lah. Pasal tu dia berkata-kata dengan Quran. Baik. Bisautin wa harfin. Dengan huruf. Yakni dengan huruf yang seperti yang kita bacakan ini. Tetapi bila dinisbahkan kepada Allah, kita tak tahulah kaifiat dia macam mana. Yang kita baca ni macam ni lah. Yang kita baca Al-Quran tu, yang kita baca suara kita. Huruf yang kita baca tu kalamullah. Suara kita. Huruf yang kita baca huruf. Maknanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sami'ahu min Jibril alaihi salam mubasharatan. Dan Jibril alaihi salam, malaikat Jibril mendengar daripada Allah secara langsung. Jibril dengar daripada Allah secara langsung. Wa sami'ahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Jibril ba'da zalika.
Kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sama juga secara langsung. Wa sami'ahu as-sahabatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi baca dekat sahabat, sahabat pun dengar daripada Nabi SAW secara langsung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar turun, penurunan daripada Tuhan sekalian alam. Nazala bihi ruhul amin. Yang turun dengannya, diturunkan dengannya oleh siapa? Ruhul amin, yakni malaikat Jibril, yang Allah sifatkan dia sebagai ruhul amin. Iaitulah malaikat yang terpercaya, yang amanah. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi turunkan malaikat Jibril kepada hati engkau wahai Muhammad, supaya engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Baik, wa min ladunhu maknanya apa? Allah yang berkata-kata, takallama bihi ibtida'an bi harfin wa sautin. Yang Allah berkata-kata dengan mulanya. Quran tu datang asalnya daripada mana? Kalamullah. Allah yang mula cakap. Allah yang mula kata. Kemudian Allah sampaikan kepada Allah dia sampaikan kepada Jibril, Jibril dengar. Kalamullah itu, kemudian Jibril diperintahkan oleh Allah untuk turun sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada para sahabat, ajar para sahabat. Dan kita sampai kepada kita dengan riwayat mutawatir, sampailah kita baca hari ini. Kan? Asalnya kalamullah, yakni min ladunhu, datang daripadanya. Baik, itu maksud kalamullah. Walaysa bimakhluqin. Jadi Imam Al-Muzani kata walaysa bimakhluqin. Baik. Asalnya perkataan laisa bimakhluq ini pada awalnya tak wujudlah. Tetapi bila mula munculnya bid'ah tajahum, bid'ah Jahmiyah, mereka kata Al-Quran makhluk, maka ulama ahli sunnah salafus salih mula meletakkan takrifan ini kepada Quran, sebab dia pun nak lawan ataupun dia pun nak tolak bid'ah yang dibawa oleh Jahmiyah. Jahmiyah ni siapa? Ini pengikut Jaham ibn Safwan At-Tirmizi, yang mereka antara penyelewengan mereka, akidah mereka yang sesat, mereka mendakwa Al-Quran itu makhluk. Sedangkan ahli sunnati wal jamaah menetapkan Al-Quran kalamullah. So kalam ini sifat daripada sifat-sifat Allah. Jadi macam mana pula dia jadi makhluk? Kalau dia makhluk, maknanya sifat Allah makhluk lah. Tak boleh lah. Sifat Allah, apa dia, kita kata sebahagian daripada Allah. Jadi dia bukan makhluk. Sebab itu ulama bantah Jahmiyah. Itu sebab itu datangnya takrifan laisa bimakhluqin, ay ghairu makhluq, bukan makhluk. Sebab itu kita kata Quran apa dia bila golongan Jahmiyah ni dia jahat, depa kata Quran tu makhluk, maka sebab, tapi depa seleweng depa kata sebab bila depa kata idhafah, sandaran kepada Allah itu adalah menunjukkan sandaran makhluk kepada pencipta. Dia kata kalamullah kan. Depa dakwa kalamullah tu maknanya kalam, maknanya depa kata sandaran idhafah makhluqin ila khaliqihi. Dia pun nak kata, ini syubhat depa lah, depa kata itu sandaran bukan maksud sifat. Depa kata sandaran itu adalah sandaran makhluk kepada penciptanya. Kabutlah. Maka sebab itulah ulama salaf mentahqiq atau mentakrirkan akidah ini dengan mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluqin. Ini macam Imam Al-Muzani sebut ni, untuk membenarkan apa dia yang hak dan memberi nasihat kepada manusia supaya mengetahui Al-Quran ni bukan makhluk. Adapun dakwaan golongan Jahmiyah yang kata idhafah, sandaran kalamullah tu idhafah kan, idhafah ni sandaran kalam kepada Allah. Dia kata tu kalam tu makhluk, dia kata Allah tu pencipta dia. Maka dijawab oleh ulama, kita kata apa, sebagaimana yang dijawab oleh Al-Imam
Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, dia kata dengan dua jenis idafah atau mudhafu ilallah, benda yang disandarkan kepada Allah, perkara yang disandarkan kepada Allah ni ada dua jenis. Yang pertama sifat, la taqumu bi anfusiha, macam al-ilm, al-qudrah, al-kalam, as-sam', al-basar, yani sifat. Jadi ini idafatu sifatin ila al-mawsuf. Maknanya idafah ni bukan idafah yang satu jenis je. Idafah ni sandaran ni ada dua. Sebab tu Imam Ibn Abi Izz Al-Hanafi rahimahullah dia jawab. Antara jawapan dia kata, maka bila kita kata ilmu Allah maknanya sifat Allah, kalamullah maknanya sifat Allah, qudratullah maknanya qudrat Allah, hayatuhu, kita sebut hayatuhu kan, hayat, kehidupan, hidup, maknanya Allah tu bersifat dengan sifat hidup, sifat bagi Allah. Macam kita kata wajah Allah, tangan Allah, sifat Allah. Macam mana pula dia jadi makhluk? Yang kedua, idafatu a'yan munfasilati anhu. Ini yang kedua memang kita kata makhluk. Sandaran a'yan, yakni perkara-perkara tertentu yang terpisah daripada Allah. Contohnya macam kita kata Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah bukan sifat Allah. Rumah Allah tu makhluk. Kaabah tu. Kan? Buktinya apa? Bila berlakunya banjir besar di Mekah, Kaabah tu rosak. Kan, Kaabah pernah rosak dan pernah pecah. Pernah runtuh. Kan? Naqatullah, unta betina Allah, yakni unta betina mukjizat Nabi Saleh tu. Adakah naqah unta betina tu sifat Allah? Tak, dia adalah makhluk. Abdullah, kita sebut hamba Allah. Dia sifat Tuhan ke? Tak, dia makhluk. Rasulullah, Rasulullah, sandaran kan, kita idafah. Ini idafatu a'yan munfasilati anhu. Ini bukan idafatu sifat li mausuf. Ini yang kedua. Jadi apa maksud yang kedua ni? Maknanya tasyrif, untuk memuliakan. Jadi ahli bid'ah dia tak faham ni. Kan? Jadi dia keliru. Dia kata Al-Quran kalamullah, maknanya kalam tu adalah makhluk. Sebab sandar kepada Allah. Setiap yang disandarkan kepada Allah makhluk. Mana boleh macam tu? Tak betul. Baik. Sebab itu kita kata datangnya isbat takrir akidah ini, penetapan akidah pasal Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, untuk membantah bid'ah Jahmiyah yang mendakwa Al-Quran itu makhluk. Itulah tujuan dia. Baik. Dia kita dah habis waktu. Baik, insya-Allah kita akan sambung pada pembahasan akan datang. Kita akan sambung membahaskan berkenaan dengan akidah Al-Quran kalamullah, yakni Al-Quran menurut ahli sunnati wal jamaah, dan kita akan lihatlah pembahasan berkenaan dengan penyelewengan lah dalam berkenaan dengan Al-Quran kalamullah ini. Baik, insya-Allah pada kelas yang akan datang. Kalau ada soalan. Baik, kalau tak ada soalan, kita naktafi bihadzal qadar. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.